وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, berkatilah program kami ini, rahmatilah program kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau kurniakanlah kelancaran, kemudahan untuk program ini dari awal hingga ke akhirnya ya Allah. Hanya kepadamu kami mohon limpah kurnia, hanya kepadamu kami mohon petunjuk ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ikhlaskanlah hati-hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hidayah petunjuk untuk kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma arhamna, Allahumma arhamna, Allahumma arhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Jazakallah khairun jazak saya ucapkan kepada Al-Fadhil Dr. Ustaz Abdul Razak di atas bacaan doa yang kita kira doa yang menuntun jiwa. Moga-moga dengan doa yang dibacakan sebentar tadi Allah campakkan keberkatan, keampunan dan kerahmatan sepanjang majlis dan kalau boleh sepanjang hidup kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, tidak bolehlah sekiranya kalau majlis kita berjalan tanpa kita mendengar secebis nasihat ataupun kata-kata aluan daripada Tuan CEO kita. Tapi sebelum saya menjemput Tuan CEO kita untuk tampil ke hadapan, saya nak belanja sedikit pantun, boleh ke? Sebab dalam ni saya kira semua orang Melayu. Jadi bila kita orang Melayu, tak sedaplah kalau tidak ada pantun untuk kita selingkan dalam majlis kita pada petang ni. Boleh ke? Boleh, insyaAllah. Okay, dengarkan pantun ini. Siapa yang berani bangun dan jawab kata. Okey, baik. Besar langit di tepi busut, besar tak muat di dalam peti. Besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Jadi untuk tidak saya membuang masa, majlis dengan ini menjemput Tuan Haji Muhammad Syahir bin Ibrahim untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Kita bagi tepukan gemuruh untuk Tuan CEO kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih sebagai kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan pada hari ini dapat mengumpulkan komponen-komponen penting dalam merealisasikan program 80 hari insya-Allah. Jadi pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Aaron Aziz dan juga isterinya Datin Diana Halik atas kesudian datang ke majlis, kepada Wakil Malaysia Amal Haji Yazid dan juga pasukannya, ahlan wa sahlan, dan juga Dr. Asfar daripada Klinik As-Salam, ahlan wa sahlan, dan kita punya mursyid Dr. Abdul Razak dan Imam Muda Hassan, selamat datang insya-Allah. Jadi para hadirin yang saya hormati sekalian, insya-Allah sedikit cetusan idea yang kami nak bawakan pada hari ini memperkenalkan umrah 80 hari, umrah mukib 80 hari yang akan membawa kelainan dan pertama di Malaysia insya-Allah, yang akan menggabungkan beberapa entiti penting yang bagi memastikan kejayaan pakej umrah 80 hari ini. InsyaAllah pakej yang akan berlangsung selama lebih kurang 4 bulan
daripada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan dan juga Syawal yang akan mengetengahkan beberapa program penting, antaranya adalah Daurah Haramain yang akan membawa pengalaman kepada para jemaah sekalian untuk sama-sama explore tentang pengajian di sana nanti, insya-Allah. Jadi para hadirin sekalian, banyak aktiviti istimewa yang akan diperkenalkan dalam pakej umrah 80 hari ini, yang saya rasa setiap komponen antaranya daripada klinik As-Salam yang akan memastikan kesihatan para jemaah dijaga dengan baik, kerana mereka akan tinggal di sana selama 80 hari. Disebabkan itu kita menjemput Dr. Asfar, wakil daripada klinik As-Salam, untuk memberikan untuk sama-sama memberi tenaga bagi menjayakan program ini, insya-Allah. Dan seperti yang sedia maklum, Persada Global Holidays merupakan seperti yang sedia maklum, syarikat penerbangan rasmi kita, Persada Global Holidays daripada Malaysia Airlines, adalah salah satu syarikat penerbangan yang menjadi pilihan jemaah umrah sekalian. Dan saya rasa ini adalah suka saya kongsikan. Kemarin saya ada terima SMS WhatsApp daripada jemaah. Okay, dia tanya pasal pakej umrah. Dia tanya naik kapal apa. Saya kata naik kapal Malaysia Airlines. Dia tanya amal Malaysia ke? Ya, saya kata ya. Dia kata, saya tanya kenapa? Dia kata, Masya Allah, terharu saya bila sebut Malaysia, amal Malaysia. Dia kata, saya waktu pulang daripada Madinah, kesihatan saya tak begitu baik, dan tiba-tiba bila saya masuk ke kapal kokpit, pertama sekali stewardess dan steward tanya, cik demam ke? Ya. Jadi dia kata ya, dan tanpa melengahkan masa, terus dia kata steward tu bagi dia Panadol dan juga mask. Dan dia rasa sesuatu yang macam teruja disebabkan servis yang dilaksanakan itu di luar jangkaan dia, kan? Masya Allah, tahniah diucapkan kepada barisan Malaysia. Baik, program kita juga tidak dapat dinafikan dengan kehadiran dua figura penting, iaitu Imam Muda Hassan dan juga Dr. Abdul Razak yang akan mengisi daurah nanti. Saya rasa pentingnya kehadiran beliau dalam program ini bagi mengisi kekosongan rohani dan juga memberi persiapan kepada para jemaah, kerana tempoh yang 80 hari begitu lama. Jadi insya-Allah mereka akan diisi dengan program ilmiah, insya-Allah. Jadi sebelum saya akhiri ucapan saya pada hari ini, suka saya menjemput Tuan Haji Yazid untuk menerima penghargaan daripada kami. Menjemput, insya-Allah. Terima kasih dan syabas saya ucapkan kepada Tuan Haji Yazid Muhammad di atas kesudian menerima cenderahati
daripada pihak Persada Global Holdings. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kita bagi tepukan gemuruh untuk pihak Aman, kerana di sebalik pahala-pahala yang dijana, pahala-pahala yang dibina oleh jemaah, ketahuilah di sebalik pahala-pahala umrah dan haji itu adanya amal baik Malaysia Airlines. Tapi tak lupa juga kita ucapkan kepada Tuan CEO kita di atas cenderahati penghargaan yang disampaikan sebentar tadi. Saya minta masa sikit kepada Tuan CEO kita. Jadi untuk kita terus kepada upacara yang seterusnya, iaitu Majlis Perjanjian Memorandum pihak Persada Global Holdings dan Klinik As-Salam. Jadi untuk itu, tidak membuang masa, saya menjemput Dr. Azfar dan Dr. Rosmaliza sambil diiringi Pengurus Besar Persada Global Holdings Encik Mursyid bin Muhammad Yusof untuk tampil ke pentas bagi menyempurnakan majlis menandatangani. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan supporting sikit, kita bagi tepukan yang gemuruh, buat sikit, bagi meriah sikit majlis kita, insya-Allah. Moga-moga dengan penandatangani ini, pihak Persada Global Holidays lebih memberikan fokus, bukan sahaja menggalakkan ibadah kepada rakyat Malaysia di Bumi Haramain, tapi kita menjaga juga kesihatan, keselesaan, kita jaga juga segala aspek-aspek penting sepanjang para jemaah berada di Bumi Haramain. Diucapkan, saya minta Tuan Haji Syahid, Dr. Azfar, Dr. Rosmaliza dan juga Cik Mursyid untuk berdiri bagi sesi bergambar, insya-Allah. Sekali lagi kita bagi tepukan gemuruh kepada insan yang terlibat, insya-Allah. Hari itu bukan satu tempoh yang sekejap 4 bulan, hampir 4 bulan. Jadi pihak-pihak seperti ini sangat diperlukan untuk melancarkan program, memudahkan program seperti ini. Sebarkan di setiap pelusuk media sosial supaya bukan di dalam negara saja, di luar negara pun tahu beritanya. Oh, salam dulu, salam tu gimmick dulu tu. Insya-Allah. Yang bagi depan dulu dulu. Dulu. Senyum, nampak gigi sikit. Ada lagi, insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kementerian sudah perjanjian. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita bagi tepukan gemuruh kepada pihak Persada Global Holidays dan pihak Klinik As-Salam. Moga-moga dengan termeterai perjanjian kerjasama ini, termeterai adalah orang kata apa, kerjasama yang baik sehingga selesai program kita yang akan dilancarkan sebentar sahaja nanti. Jadi insya-Allah saya jemput kepada Tuan Haji Syahid duduk
mengambil tempat duduk sebelum kita terus kepada acara kemuncak. Inilah yang dinanti-nantikan oleh kita semua pada petang ini, yang dinantikan, yang ditunggukan, iaitu acara majlis pelancaran pakej Umrah Mukim 80 hari. Jadi untuk menyempurnakan majlis pelancaran kita pada petang ini, saya jemput kepada seluruh tetamu kehormat untuk tampil ke hadapan berdekatan dengan pentas kita untuk kita menyempurnakan majlis pelancaran yang akan disempurnakan oleh Tuan CEO kita, Tuan Haji Syahid, dan Duta Pusada Global Holidays, Datuk Erin Aziz. Saya jemput kepada yang lain, tetamu VIP yang lain, insya-Allah untuk tampil ke hadapan pentas bagi menyempurnakan dan memeriahkan majlis pelancaran pada petang ini, insya-Allah. Sebab queue ni datang daripada saya. Saya sebut baru lancar. Kalau saya diam, maksudnya program ni tidak akan dilancarkan. Okey, semua dijemput bersabar. Okey, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Selepas saya lancar, kita semua tepuk, boleh ke? Kita tepuk dengan gemuruh dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Pakej Umrah Mukim 80 hari dilancarkan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pakej Umrah Mukim 80 hari yang pertama kalinya yang dibuat, satu-satunya yang ada dekat Malaysia ni. Biasa kita dengar 30 hari, biasa kita dengar 12 hari. Kali ini kita sediakan untuk rakyat Malaysia, terutamanya yang beragama Islam, supaya boleh menunaikan umrah dengan lebih lama di Bumi Haramain, insya-Allah. Jadi untuk kita rasa faham lagi kita punya program terbaru ini, saya jemput tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita lihat layar perak yang berada di sebelah kiri saya. Okey, kamera dulu. Okey, kita bagi kamera dulu. Kita bagi kamera selesai dulu. Dibantu tuan. Jangan cari. Terima kasih tuan. Saya kira ini adalah salah satu inisiatif yang sangat baik yang dibuat oleh Pusada Global Holidays. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh tetamu kehormat kita. Sila jemput duduk. Rakan-rakan media juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan dan puan, sebelum saya menjawab soalan akak, saya bersama Pusada Global Holidays dan keluarga saya, tak silap saya dah 5 kali saya bersama PGH mengikut pakej umrah. Saya beserta keluarga saya, beserta even daripada kawan-kawan saya di Seberang, di Singapura pun ikut pakej PGH. Dan dari situ saya mengenali Tuan Haji Syahid sebelum Covid. Selepas Covid saya tahu penat lelah dia untuk
jatuh bangun dan terus berjuang untuk hidupkan Persada Global Holidays dan sentiasa mencari kelainan, memberi kelebihan dan memberi peluang kepada para jemaah untuk memberi satu kelainan. Pengalaman saya ialah pada yang paling manis adalah pertama kali bila saya membawa anak-anak saya, tak silap saya dalam 8 tahun dahulu. Anak saya semua kecil-kecil. Saya meminta kepada Tuan Haji, boleh tak jangan terlalu make it fun for my children. So dia memilih seseorang tawif yang sangat-sangat baik, sangat-sangat melayan anak-anak saya sampai diorang main game di hotel, memberi kuis dari segi surah apa, sambung surah apa, and then there is one thing kelebihan kepada PGH. Selain daripada tu, beberapa peristiwa pernah berlaku di mana kawan-kawan saya mengikut pakej orang lain ada kesulitan, masalah tentang hotel ke apa-apa. Saya sentiasa rujuk kepada Tuan Haji dan Tuan Haji saya ni tidak pernah menolak permintaan walaupun orang tak ikut kat pakej dia, dan dia membantu. So this is why saya letak saya punya hati, jiwa saya, isteri saya dan anak saya, kepercayaan kami kepada PGH. Kalau tidak, saya tiadalah bersini bersama PGH. So saya pernah ikut pakej baru last umrah yang bersama PGH tu, kita ke Al-Ula, kita ke yang ada yang macam ada gajah tu, apa tu? Elephant tu. Sorry kan. So benda-benda ni kita berbarbecue, kita bermalam, kita macam resort. Saya rasa macam it's really something special. Memang satu lain kelainan. Apa yang saya boleh janjikan, pakej 80 hari umrah mukim hari ni will be something orang tak akan lupakan. Lebih-lebih lagi dapat menyambut bulan Ramadan, lebih-lebih lagi dapat menyambut Syawal di Tanah Suci. There's nothing more yang saya rasa lebih mulia. So eloklah bawa family ke sana dan enjoy yourself dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dari segi umur, maksimum dan minimum pada pakej pada yang nak pergi. Okey, baik. Dari segi had limit umur, saya tak ada satu had limit umur yang ditetapkan kerana based on kita punya pengalaman selama 7 tahun melaksanakan umrah pakej itikaf Ramadan 40 hari dan hari ini kita upgrade ke 80 hari. Ramai jemaah yang bawa orang tua mereka. Saya rasa ada jemaah kita dekat belakang yang pernah bawa ayahnya, ibunya berkursi roda. So basically 80 hari ataupun 40 hari is the best time untuk mereka adapt dengan keadaan suasana. So 10 hari pertama diorang pergi untuk adjust biology clock, badan, timing, tidur dan sebagainya, familiar with the place, tempat, dan akhirnya mereka dapat sesuaikan diri. Dan sebab tu saya kata tak ada had limit umur. Bagi mereka yang bercadang nak datang berkampung di Mekah, di Tanah Haram, this is the best time. Sebab saya rasa bulan Rejab tahun ni jatuh pada Januari, which is masih dalam winter. So cuaca sangat menarik dan sejuk. So itu memberi keselesaan untuk para jemaah beribadah, insyaAllah. So based on pengalaman, bermula daripada sekecil-kecil anak, baby pun ada yang join kita, dan yang paling tua saya rasa 85 tahun yang pernah join kita. Dan sebab itulah kita hadirkan barisan medik, paramedik untuk pastikan kesihatan para jemaah berada dalam keadaan yang baik, insyaAllah. Sekian. Test. Tuan saya tanya, untuk pakej umrah 80 hari ini ada berapa kali trip ataupun hanya sekali trip, dan yang kedua ada limit jumlah jemaah ke ataupun macam mana? Terima kasih. Baik. Program umrah 80 hari ini adalah program tahunan yang akan dijalankan sepanjang tahun, setiap tahun dah. Bermula daripada Rejab, Syaban dan sebagainya. Dan ini 80 hari adalah
first time kita akan laksanakan pada tahun hadapan, iaitu Januari 2024, dan dia akan menjadi program tahunan Persada Global Holidays, dan yang ini adalah kali pertama, insyaAllah. Boleh repeat satu? Jumlah penyertaan kita target untuk 80 hari ini 100 partisipan, 100 passenger, sebab 2 bas dengan fasilitas yang kita ada. Dan di samping 80 hari itu kita ada package yang 60 hari, 40 hari dan 30 hari yang akan join itu sama-sama. Okey, saya nak tanya ada 2 soalan. Okey, apabila melibatkan kesihatan, okey, dia hanya monitor pada jemaah untuk kesihatan lah, keadaan kesihatan. Bagaimana adakah pihak kesihatan akan relate dengan hospital? Sebab selalunya insurans yang diambil oleh pihak travel agent tidak boleh dipakai oleh hospital dan juga klinik. Sebab kalau nak mengikut insurans yang nak masuk, katalah hospital nak kena pesakit jemaah sakit, hydrated ataupun kekurangan air nak kena masuk hospital. Kalau hospital kerajaan tak dilayan sangat atas dasar kalau dia ambil package murah insurans. So adakah pihak medical ini akan relate juga dengan pihak kesihatan hospital mereka untuk dengan persekatan kalau untuk bawa ke sana? Dan lagi satu, dari segi sekarang ni harga hotel di Madinah dan Mekah kita tak boleh kontrol, itu pihak sana yang kontrol. Jadi harga itu akan maintain ataupun pihak travel sendiri yang akan menentukan. Kadang-kadang sekarang baru-baru ni pun banyak isu kan, bila jemaah nak pergi tiba-tiba tak jadi because of harga hotel melambung tinggi. So macam mana pihak tuan untuk menekankan harga itu? Terima kasih. Okey, baik. Saya pergi ke soalan yang kedua dulu. Untuk program umrah 80 hari ini, basically pihak Persada Global Holidays dia merupakan travel agency yang pajak hotel tersebut. Disebabkan itu lokasi hotel ni jauh, kita sediakan shuttle bus, dan hotel itu kebiasaannya tidak digunakan pakai untuk musim umrah, dia hanya pakai untuk musim haji saja. Jadi kita tak ada pertemuan walaupun peak season dan sebagainya, hotel tetap kita yang guna. Dan basically the whole building is owned by us. Kita pajak setahun. So aktiviti dekat sana, yang ada klinik, nak ada kedai runcit, nak ada kelas, modified bilik dan sebagainya itu under kita punya kontrol. So tidak ada berlaku perubahan harga, dan juga disebabkan kita kawal harga itu, maksudnya kita buat agreement setahun lebih awal. Dan soalan kedua, sebelum saya pas pada Klinik Salam, untuk program ni, inisiatif kita bawa para medik daripada Malaysia adalah satu, disebabkan kita tak nak jemaah terpaksa naik taksi keluar perbelanjaan tambahan untuk ke klinik. Dan kita tahu suasana dekat sana dengan ramai manusia dan mereka terpaksa beratur, dan kadang-kadang barrier of communication, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, menyebabkan tak capai maksud itu. Sebab itu kita bawa doktor daripada Malaysia yang akan diterangkan oleh Dr. Asfar nanti. Kemudian isu takaful yang kita bawa ni adalah untuk operational, untuk pesakit luar, demam, batuk, normal case. Untuk yang kes-kes berat yang melibatkan hospital, kita akan hantar ke hospital yang sepatutnya, yang akan di-cover oleh takaful tersebut. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab soalan tadi, keberadaan pasukan kesihatan ini dia merujuk kepada dua definisi kesihatan, ada primary care dan early intervention, di mana kalau kita lihat kebanyakan jemaah umrah akan biasanya akan mengalami radang paru-paru ataupun pneumonia ataupun dehydration. Ini adalah dua benda yang selalunya
keberadaan pasukan Bani Assalam untuk memastikan tiadanya simptom berlarutan. Sebab kalau radang paru-paru atau pneumonia memulakan batuk dan sesama. Dan seterusnya kalau dehydration akan memulakan letih dan keletihan ataupun kelesuan yang teruk. Maka kita akan mencegah dari awal. Yang kedua adalah untuk memahami di Saudi, walaupun kita ada isu konsep dispensing inspiration, di mana kalau berjumpa doktor akan diberi prescription untuk dihantar ke farmasi pula. Dia akan, jadi Haji kata lambatnya hantar jumpa doktor. Sekarang tak ada masalah, dari doktor pergi ke farmasi untuk mengambil ubat. Maka keberadaan pasukan kesihatan, doktor dan ubat yang ada akan mempercepatkan dan mengelakkan lagi jangkitan umat ataupun ini berlarutan. Dan seterusnya pula adalah jangan lupa juga adalah keberadaan pasukan kesihatan pergi dan balik. Sebab kalau jemaah kita yang biasanya pergi semua sihat, balik akan bagi haji yang ikut berada di tanah suci dan hari yang lama, balik dari kapal terbang tu macam pesta batuk, pesta batuk. Maka berlaku mungkin akan berlaku di benda yang tidak menarik. Di situ juga fungsi pasukan kesihatan. Dan seterusnya kita rangkumkan semua dalam travel message, di mana semua ni boleh dicegah dengan Bani Assalam juga akan membantu persada global untuk membuat early intervention dan awareness. Bukan sahaja Bani Assalam di 2012 merupakan kaedah haji dan di 13 tahun kami membantu tabung haji kecuali ketika COVID untuk membuat early intervention ataupun pemeriksaan awal sebelum pergi ke haji. Bayangkan kalau kita pergi ke umrah, kita pun membuat pemeriksaan awal kesihatan. So memudahkan urusan mutawif, travel, dan juga ustaz pun akan senang mengajar macam tu. So saya rasa itu adalah sesi yang pertama juga di Malaysia. Pasukan kesihatan berada dalam tempoh setiap hari. Kita tak kena 24 jam sebab doktor pun kena tidur juga, tapi kami berada di situ setiap hari bersama jemaah di hotel yang bersama-sama nanti. Itu antara yang perbezaan yang dibawa oleh PGH dalam umrah hari ini. Okey, Assalamualaikum. Sini. Saya Yusuf Alifin, blogger. Nak tanya, apakah yang contohnya idea untuk bawa umrah selama 20 hari ini? Biasa umrah kan 2-3 minggu kan. Apakah yang boleh membawa ke arah itu, yang tercetus idea itu dah lama kan? Dan sebagai benda yang baru lah, apakah antara masalah yang dijangkakan dan yang antara yang masalah awal yang dijangkakan dan rancangan ataupun idea untuk mengatasi? Terima kasih. Terima kasih. Tercetusnya ada 80 hari ini adalah rentetan daripada kejayaan program umrah iktikaf 40 hari yang biasa kita laksanakan pada bulan Ramadan sahaja. Okay? Jadi kita melihat ramai warga ataupun jemaah umrah yang join umrah 40 hari ini, dia request lebih. Dia rasa macam mimpi saja, datang 1 hari bulan, after 40 days dah nak balik, tak puas. Dan program ini pula hanya fokus kepada iktikaf Ramadan semata-mata. Jadi jemaah sibuk ulangan ke masjid. Disebabkan itu kita extend lagi. Maksudnya jemaah akan masuk lebih awal, Rejab dan Syaban, yang akan join. Maksudnya dalam bulan Syaban itu mereka akan membuat program daurah yang akan diisi oleh 2 panel ini, yang akan membuat persiapan dan memberi ilmu bagaimana mereka nak memahami agama. Okay? Jadi sebulan Syaban dipenuhi dengan majlis ilmu. Seterusnya ketibaan Ramadan tu mereka hadir dengan satu persiapan yang cukup
perkembangan mereka selepas 80 hari ini diberi perubahan secara total dari segi attitude, dari segi cara fikir, cara bermuamalah, cara beribadah, kefahaman terhadap agama itu lebih tinggi. Jadi menjawab isu-isu yang kedua, apa masalah-masalah yang akan datang, saya rasa we are well prepared in every angle. Sebab tu kita jemput para medik, para asatidzah yang akan mengisi yang kita detect daripada 7 tahun yang lepas. So elemen pengisian, elemen perubatan adalah 2 elemen yang kita cuba selesaikan dalam package 80 hari ini. Mungkin ada yang tambah daripada Dr. Azhar dari segi pengisian. Dari segi program pengisian ilmiah yang kita rancang untuk program ini, kita akan isikan dengan 4 tajuk ataupun 4 subjek untuk para jemaah akan boleh ikuti. Yang pertama ialah ada satu slot untuk sesi tadabbur Al-Quran. Kemudian yang kedua ialah tentang huraian hadis. Dan yang ketiga adalah tentang sirah Nabi. Dan yang keempat ialah tentang akhlak ataupun tentang penyucian jiwa. Jadi ini 4 topik yang kita akan sentuh dan para jemaah akan boleh ikuti. Contohnya untuk tadabbur Al-Quran, kita putuskan ataupun kita rancang untuk nak khatamkan tadabbur juzuk yang ke-30 itu. Jadi maksudnya para jemaah yang akan hadir ini akan diikuti ini balik daripada program ini, at least dia boleh habislah tadabbur sebanyak satu juzuk yang last itu, juzuk yang ke-30 habis dari surah An-Ni'mah sampai surah An-Nas kita akan ikuti. Kemudian dari segi hadis pula kita akan gunakan kitab hadis Riyadhus Shalihin. Jadi para jemaah juga di samping program dan sebagainya, dia akan boleh dan berjaya untuk kalau tak yang hadis kalau tak khatam satu kitab pun, at least kalau kitab dah okey lah, maksudnya dia akan balik dengan dia berjaya untuk menghabiskan separuh kitab daripada kitab Riyadhus Shalihin dengan huraian dan juga apakah pelajaran yang kita boleh ambil. Dari segi sirah Nabi juga kita target dalam tempoh ini kita mampu untuk nak habiskan satu sirah yang lengkap lah, dari awal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi para jemaah yang kemungkinan sewaktu di sini mungkin tak sempat lagi untuk nak habiskan membaca kitab sirah dari awal hingga akhir, jadi bila ikuti program ini, insyaAllah dia mampu untuk waktu berjaya untuk habiskan sirah Nabi dari awal hingga akhir, berpandukan kitab dan juga panduan sumber-sumber sirah yang sahih. Yang last sekali, lagi satu aspek yang penting juga untuk kita ambil berat, iaitu dari segi akhlak, dari segi tasawuf. Ini juga kita akan jadikan sebagai salah satu topik pengisian kita. Jadi para jemaah yang akan hadir ini, di samping dia ada peluang untuk ulang alik solat berjemaah di Al-Haram, di samping dia boleh buat umrah, maka dia nanti balik dengan berjaya untuk khatamkan kitab-kitab ini dan bawa balik upgrade lah dia punya ilmu tentang agama Islam ini, insyaAllah. Okey, baik, terima kasih mengucapkan kepada Tuan Haji Syahir, Dr. Azfar, Dato' Aaron Aziz, Dr. Satu Musyid. Mungkin Muhammad Hassan ada nak tambah sikit? Okey, baik, jadi terima kasih saya ucapkan kepada pihak-pihak yang terlibat, sejemput kepada Tuan Haji Syahir, Dr. Azfar, Dato' Aaron dan Dr. Razak serta Imam Hassan untuk jemput mengambil tempat duduk masing-masing. Jadi alhamdulillah kita bagi tepukan gemuruh untuk ibu-ibu yang terlibat ini, insyaAllah.
Moga-moga dengan sidang media ini terbukalah sikit, tidak semua tapi sedikit pencerahan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, yang pertama macam saya cakap, ini merupakan package yang pertama kalinya yang dibuat. Dan sebelum saya bercakap lebih panjang, terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Erin Aziz, Datin Diana dan keluarganya di atas kesudian untuk hadir ke majlis kita dan meriahkan majlis kita. Tuan-tuan dan puan-puan, juga kita berikan kemuliaan kepada Duta Persada Global Indonesia Datuk Erin Aziz untuk melakukan